Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani sempena Hari Kemerdekaan yang menjelang tiba. Kita mengungkap kembali bagaimana sejarah negara bangsa ini dibina dan dari sudut keselamatan dan juga undang-undang. Itu yang paling utama sekali untuk kita kaji dalam melihat suasana hari ini. Kerana ancaman darurat, ancaman komunisme sudah pun berlalu. Tetapi apabila kita memasuki abad ke-21 ini, ancaman-ancaman baru yang perlu kita teliti bagaimana ia perlu dipani dan juga ditangani. Undang-undang baru yang diwujudkan adakah mampu mengekang pergerakan isu-isu yang mendatang ini seperti isu jenayah cyber, keganasan dan juga jenayah besar-besaran merentasi sempadan misalnya. Itu semua merupakan ancaman baru yang terpaksa negara hadapi pada ketika ini. Biarpun kita melihat negara bergerak ke hadapan untuk menjadi sebuah negara maju pada 2020, adakah kita sudah mampu menangani isu-isu yang mendatang ini dan bagaimana kehendak-kehendak ini ditangani secara rasional dan mampu meningkatkan pertahanan negara dalam masa yang sama meningkatkan kedaulatan negara. Jadi itu yang kita bincangkan, keselamatan dan juga kedaulatan negara. Bersama saya pada malam ini tidak asing lagi rakan kami Datuk Akbar Sattar, pakar kriminologi dan juga penganalisis jenayah, dan di talian nanti kita akan bersama yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zaman Khan Rahim Khan, bekas Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM. Mungkin kita akan bersama dengan Datuk dulu. Datuk melihat isu-isu, kita sudah banyak kali berbincang tentang isu keganasan, isu jenayah dan juga isu berkenaan pertahanan negara. Tetapi dalam masa terdekat ini, isu berkenaan dengan jenayah, isu berkenaan dengan keganasan dan juga isu berkenaan dengan jenayah berat begitu dekat dengan masyarakat hari ini, dan masing-masing gusar bilakah jenayah akan tiba kepada mereka, kerana majoriti sudah pun berlaku di kalangan rakyat kita di luar sana, terutamanya apabila kita bercakap tentang isu jenayah rompak samun dan juga pickpocket dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh mulakan, ini adakah satu fenomena, trend ataupun satu perkara yang perlu kita beri perhatian serius jika tidak ditangani secara tuntas dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat hari raya ya. Dan saya kira dengan pesatnya penduduk ya dan juga dengan adanya semakin ramai pendatang dan juga orang asing, ini dengan secara tak langsung ya akan meningkatkan lagi kadar jenayah di sebuah negara. Dan nampak gaya kini jenayah berat telah berlaku berleluasa, dan ini kita dapati pihak polis telah mengambil langkah yang positif untuk mengatasi jenayah ini supaya ia tidak berlaku dengan lebih dahsyat. Dan saya kira yang mustahak ialah masyarakat hendaklah memberi sokongan dan juga pandangan-pandangan yang baik dan juga konstruktif kepada pihak berkuasa supaya kita sama-sama mengurangkan jenayah di dalam negara ini. Adakah dengan penggubalan undang-undang baru, kerana kita sudah melupuskan undang-undang yang lama berkaitan dengan pencegahan jenayah seperti Ordinan Darurat 1969 dan juga Akta Pencegahan Jenayah 1959, itu dikatakan menjadi penyumbang kepada peningkatan jenayah, kerana mereka yang bebas dari simpang lenggam misalnya akan bebas mula untuk memasuki dunia baru mereka walaupun mereka sudah pun ditahan dan sebagainya. Tetapi apabila mereka kembali kepada masyarakat, mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka kembali untuk aktif dalam hal jenayah berat dan sebagainya. Adakah ini menjadi satu faktor ataupun ada faktor-faktor lain yang perlu kita fikirkan bersama supaya kita dapat mencegah jenayah ini dari peringkat akar umbi sekali? Saya rasa itu merupakan salah satu daripada faktor yang menyebabkan jumlah jenayah kini berleluasa. Dan seramai lebih kurang 2,500 orang daripada Simpang Renggang telah dilepaskan dan pihak Polis Selangor juga telah mengesahkan bahawa dengan kehadiran bekas-bekas alumni Simpang Renggang ini jadi mereka telah melakukan jenayah, dan kebanyakan daripada tangkapan yang dibuat adalah terdiri daripada
orang-orang yang alumni bekas inilah. alumni ini. Jadi ini bermakna kalau kita ikut kriminologi kan, kita ia dikenali sebagai repeat offender. Selalunya seorang yang melakukan jenayah akan melakukan sekali lagi jika sekiranya kita tidak benar-benar cuba mengatasi masalah ini dan juga reform mereka dengan jangka masa yang panjang. Terdapat dua cara ya. Yang pertama ialah mereka melakukan penyiasatan. Dan skuad mereka ini merupakan skuad yang intelijen yang dapat mengenal pasti organisasi kriminal dan juga penjenayah hardcore supaya mereka bukan saja dihapuskan, bahkan juga mereka tidak dapat berkembang. Dan yang kedua, apabila kita bercakap mengenai correctional jadi mereka di sana mereka bukan menggunakan penjara ia merupakan correctional center. Jadi dalam correctional center inilah mereka akan mengambil pakar-pakar dan juga psikologis yang tertentu, bidang tertentu untuk mengatasi masalah ini dan memastikan apabila penjenayah keluar esok-esok kemungkinan besar dan kebanyakan daripada mereka adalah akan menjadi baik. Tetapi tahap untuk menjadi baik ini begitu minimal sekali. Ada persentase. Itulah mereka kini telah menjalankan beberapa kajian dan akan mendapatkan strategi-strategi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini supaya jenayah dapat dikurangkan di sebuah negara. Bagi pandangan Datuk tentang peranan masyarakat, ahli keluarga terdekat, komuniti masyarakat dan juga undang-undang sendiri, adakah ia mampu mencegah mereka kembali kepada tabiat lama? Kerana mungkin mereka ingin bersama dengan masyarakat biasa, tetapi ataupun label yang letak kat dahi ini sebagai banduan, sebagai penjenayah sudah sinonim dengan mereka. Dan apakah pilihan yang ada di depan mata mereka untuk mereka kembali dengan ataupun persepsi yang baik kepada masyarakat? Saya setuju ya. Kita tengok kepada bekas penagih dadah misalnya. Mereka telah kembali kepada masyarakat, tetapi masyarakat kita masih lagi mempunyai stigma yang negatif terhadap mereka ini sehingga mereka tidak diberi peluang untuk memberi pekerjaan kepada mereka. Sedangkan kemungkinan besar mereka telah berubah dan juga menjadi turn to new leaf dan mungkin mereka mendapat menjadi seorang kaki tangan yang lebih baik kerana selalunya kalau kita ada setengah orang yang kita memberi peluang mereka akan menjadi seorang yang baik. Tapi jika sekiranya kita menghalang mereka, kemungkinan besar mereka akan masuk balik ke dalam aktiviti-aktiviti jenayah dan juga aktiviti tak baik begitu besar sekali. Okey, kita akan kembali selepas ini, Datuk. Kita perlu rehat sebentar dan selepas ini kita akan bersama Tan Sri Mohamad Zaman Khan. Mungkin Tan Sri sebagai ataupun bekas pegawai polis peringkat kanan di peringkat persekutuan mungkin ada pandangan tersendiri bagaimana kita mengawal jenayah ini. Adakah penggubalan undang-undang baru mampu kita ataupun mencegah jenayah dari peringkat yang paling awal ataupun kita perlu pelibatan daripada semua peringkat? Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kita masih membincangkan isu keselamatan dan juga kedaulatan negara sempena Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Dan di talian kita bersama terus Tan Sri Mohamad Zaman Khan, Rahim Khan. Assalamualaikum Tan Sri. Ya, Waalaikumsalam. Tan Sri, apakah pandangan Tan Sri terhadap cadangan pihak kerajaan, pihak berkuasa untuk menggubal undang-undang baru dan menggunakan kanun prosedur jenayah CPC misalnya ataupun Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas 2012 dan undang-undang yang boleh mencegah jenayah? Adakah ini mampu menjadi undang-undang seperti undang-undang yang kita gunakan sebelum ini seperti Undang-Undang Audiden Darurat 1969 dan Pencegahan Jenayah 1959? Adakah undang-undang baru ini mampu memberi kekuatan kepada pihak keselamatan, pihak berkuasa dalam masa yang sama kita dapat mengekang jenayah berlaku? Pada hemat saya lah, kita memerlukanlah undang-undang yang khusus ini untuk membolehkan kita pihak berkuasa mencegah kejadian jenayah, khususnya jenayah berat ataupun jenayah yang mengibatkan senjata api dan sebagainya. Jadi kita memerlukan sangat undang-undang ini kerana ini akan menentukan kita dapat menimbulkan satu iklim yang lebih baik kepada
masyarakat kita. Ya. Jadi sekarang 3 bulan yang lalu dengan kita menembak dan sebagainya. Ya. Jadi masyarakat merasa bimbang. Termasuk saya sendiri pun merasa tidak senanglah dengan keadaannya. Ya. Dan kita mesti basmi keadaan seperti ini. Okey. Pada pandangan Tan Sri juga, bagaimana masyarakat perlu bersama dengan pasukan keselamatan misalnya PDRM, ATM dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang lain supaya tindakan setiap kali tindakan diambil terhadap penjenayah misalnya mendapat sambutan, mendapat dokongan, dalam masa yang sama tiada campur tangan yang lain selain daripada mencegah jenayah. Daripada pandangan Tan Sri. Ini satu perkara yang sangat penting. Polis bukanlah satu pasukan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk semata-mata untuk menekan rakyat. Tidak. Kita ditubuhkan untuk menentukan kehidupan rakyat selamat, jenayah dibendung dan kita boleh bebas menjalankan aktiviti harian kita. Ya. Semoga kita boleh, itulah mewah, boleh hidup dengan selamat dan sebagainya. Jadi undang-undang ini perlu. Rakyat mesti lagi sama dengan pihak polis. Jangan dijadikan polis sebagai satu badan yang mengutuk kita. Tidak. Tidak. Jadi kita kena bantu polis. Dan polis, saya sebagai seorang bekas polis, kami bukanlah tukang sihir. Kita memerlukan maklumat dan kerjasama daripada masyarakat. Dan sesuatu maklumat yang diberikan itu sangat berguna kepada kita. Dan kita betul, kadang-kadang polis dapat kes yang senang tetapi bukan kes yang semua macam itu. Ya. Ada kes yang susah. Dan inilah rasanya kita memerlukan sangat maklumat daripada orang ramai supaya kita boleh menggunakan maklumat itu untuk menyiasat dan memburu penjenayah dan mungkin membawa mereka itu ke mahkamah. Ya. Pandangan Tan Sri juga berkaitan dengan isu yang timbul tentang cara penahanan, cara penangkapan, cara pendakwaan misalnya dan juga kaitan dengan hak asasi manusia. Ini menjadi persoalan baru dalam masyarakat kerana badan-badan sivil, badan-badan peguam dan sebagainya menyuarakan kebimbangan dan juga kata pun bagaimana cara pendekatan pihak polis. Mungkin inilah masanya pihak polis bersama-sama menggerakkan kata pun perhubungan awam dengan pihak badan sivil, badan-badan komuniti masyarakat supaya bukan hanya bergerak sehaluan hanya daripada pihak penguasa tetapi mendapat sambutan daripada badan-badan ini kerana inilah yang dimahukan juga oleh masyarakat. Dia begini, badan-badan ini sudah cakap kita. Ya. Kita mesti ada kumpulan-kumpulan yang akan menjaga hak-hak kita dan sebagainya lah. Ya. Tetapi saya soalkan, hak siapa yang kita nak jaga? Ada hak yang melaku jenayah itu, hak pelaku jenayah itu, apa yang hak saya, hak asasi saya. Saya ni perlu hidup dengan bebas. Saya tak mahu dikongkong oleh perbuatan penjenayah. Ya. Jadi hak asasi saya, orang yang tak berdosa ni mesti juga dijaga, dikawal. Ya. Jangan dijaga hak orang yang melakukan kesalahan saja. Betul, hak asasi manusia ni sangat penting. Kalau tidak, huru-hara negara, huru-hara dunia. Kalau kita jaga hak asasi, tapi hak asasi manusia ni pun mesti ada hak, mesti ada boundary, mesti ada parameter. Jadi jangan kita semata-mata menjaga bagi hak asasi penjenayah saja. Ya. Hak asasi kita yang tak berdosa ini pun mesti dipertimbangkan. Jadi lawyer dan peguam dan sebagainya tu bagus mesti ada. Itu adalah merupakan satu jentera untuk menentukan keadilan tu kan. Yeah. Tapi jangan seperti itu sehingga kita tak boleh menyentuh pun penjenayah. Ya. Ya. Datuk, mungkin yang terakhir dari sudut kompetensi anggota keselamatan kita kerana cara berhadapan dengan penjenayah dengan masyarakat berbeza mungkin 2 dekad ataupun 3 dekad tetapi basicnya adalah sama. Mungkin dari sudut ataupun kepakaran, skill, kemahiran yang perlu ada di kalangan anggota kita selain daripada dilengkapkan dengan gadget dan juga ataupun kelengkapan baru misalnya yang moden.
Dan begini, kita mestilah ingat bahawa pihak polis ni memerlukan resources lah. Itu tenaga yang terlatih, tenaga yang baik, tenaga yang jujur, dan ada kelulusan dan sebagainya. Dan latihan-latihan yang lebih polis mesti diperbanyakkan. Jadi kita jangan ingat undang-undang saja yang boleh mengawal. Iaitu kecekapan, perkara-perkara seperti keyakinan, ketagihan kita, keberanian kita, kesetiaan kita, dan kejujuran kita, dan komitmen kita sangatlah perlu. Dan kepada anggota polis, saya yakin mereka akan dapat menjalankan kerja-kerjanya dengan lebih baik, dengan adanya resources seperti gaji yang lebih baik, peruntukan-peruntukan untuk memberi kelengkapan yang lebih baik. Semoga mereka lebih cekap dalam menjalankan kewajipan. Kita jangan lupa bahawa dunia sekarang dunia yang satu global yang terbuka lah. Bukan kata polis saja perlu kan penjara pun adalah manusia yang lebih pandai, lebih cerdik. Mereka juga pandai menggunakan IT dan sebagainya. Jadi pihak polis pun perlu dipertingkatkan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri atas pandangan tersebut. Itu tadi Tan Sri Muhammad Zaman Khan, Rahim Khan, bekas Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM Bukit Aman. Dan kita perlu reaksi yang kedua. Selepas ini saya nak minta respon Dato' Akbar Sata di studio. Kita jumpa lagi. Kita kembali dalam agenda awal ini. Keputusan kerajaan untuk menggunakan semula Akta Pencegahan Jenayah PCA 1959 dan juga Kanun Prosedur Jenayah CPC dan Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA misalnya. Adakah ini mampu memberi kelegaan kepada masyarakat melihat bagaimana kita memerangi jenayah, Datuk? Ya, saya rasa itu adalah salah satu daripada cadangan yang baik. Sebab saya rasa sudah pasti dengan adanya undang-undang yang terbaru mereka akan memasukkan elemen-elemen yang terkini supaya sesuai dengan keadaan semasa. Dan perlu diingat di sini bahawa sepatutnya kuasa dalam undang-undang yang akan digubal ataupun akan diperkenalkan, pastikan kuasa penyiasatan itu diberi dengan lebih banyak lagi seperti riman dan sebagainya. Dan ini akan memberi peluang kepada polis untuk menjalankan siasatan dengan lebih terperinci. Dan yang kedua, mungkin elemen-elemen seperti dapat memintas perbualan di kalangan kongsi-kongsi gelap dan juga gangster-gangster ini dapat juga diberi kuasa kepada pihak polis supaya mereka dapat mematah kegiatan-kegiatan yang berluasa. Begitu juga dari segi keterangan saya dapati kalau boleh kita pastikan supaya seseorang yang mengetahui dan juga mempunyai maklumat mengenai kes-kes jenayah berat ini perlu ataupun mesti. Itu sebagai satu kekuatan baru yang perlu dilakukan, kerana selama ini kita lihat kesukaran pihak berkuasa untuk mendakwa seseorang dalam isu-isu berkenaan jenayah kerana gagal membawa saksi-saksi yang telus, yang baik, kerana mereka tidak mahu bekerjasama dengan pihak berkuasa kerana ketakutan mereka untuk menjadi ataupun saksi dan mungkin ada tindak balas daripada penjenayah yang bebas dan sebagainya, dan mereka tidak dilindungi. Jadi mungkin ini sebagai satu kekuatan baru di mana siapa pun yang akan menjadi saksi ada ataupun maklumat tentang penjenayah ini boleh tampil ke hadapan dengan selamat, dengan yakin, dan mereka tidak perlu gusar keselamatan mereka. Saya rasa ada dua perkara di sini, iaitu maklumat. Jika mereka punya maklumat, mereka mesti melapor. Kalau tidak, itu menjadi kesalahan. Ini pihak macam whistleblower. Dan yang kedua, apabila kita hendak memberi keterangan di mahkamah, juga itu kita memerlukan suatu undang-undang di mana dalam organisasi kriminal ini kebanyakan daripada saksi tak berani pergi mahkamah, dan kita perlu buat seperti
memastikan supaya keterangan saksi itu boleh dipakai dan terima mahkamah. Dan juga selain daripada itu, keterangan-keterangan lain yang mempunyai elemen-elemen sensitif dapat diterima mahkamah, dan ini akan memberi kesan yang baik kepada penghapusan jenayah. Kerana kita kena ingat bahawa penjenayah ini selalunya orang yang mempunyai wang, dan mereka boleh mengambil peguam-peguam yang baik dan boleh melepaskan diri dengan hanya menggunakan teknik-teknik isu-isu teknikal dan boleh melepaskan diri. Jadi saya kira yang pertama, kuasa penyiasatan hendaklah diperluaskan, dan yang kedua, kuasa pendakwaan hendak juga diberi kepada pihak berkuasa untuk mengatasi masalah ini. Itu kita bercerita tentang keselamatan negara dalam konteks pencegahan jenayah. Itu antara yang betul-betul terkesan pada akhir-akhir ini. Tetapi dalam ancaman sebuah negara bangsa yang moden hari ini, pelbagai ancaman dalam bentuk baru dari peringkat global misalnya, kerana jenayah rentasi sempadan juga semakin berleluasa kerana ada undang-undang yang membenarkan kita terpaksa berdagang dengan pihak dunia luar tanpa ada sekatan immigration dan sebagainya. Begitu juga dari sudut serangan cyber, dan ini menjadi perbualan global di mana kita tahu isu risikan pihak CIA misalnya ataupun ejen-ejen mereka yang membocorkan rahsia kepada pihak lawan di Rusia. Begitu juga WikiLeaks misalnya. Ini merupakan satu benda fenomena baru, tetapi adakah kita sudah bersedia? Kerana mungkin belum berlaku sudah berlaku tetapi tidak dalam bentuk yang besar-besaran. Tetapi ini perlu ditangani, Datuk. Saya tengok undang-undang kita sudah banyak, tetapi penguatkuasaan ini bermakna kita memerlukan ekspertis tertentu supaya kita bertindak dan juga think two step ahead. Kerana kita kena fikir bahawa organised crime, terutama sekali bukan saja organised crime, ini kita bercakap mengenai white collar criminal. Betul. Yang mana mereka ini mempunyai pelajaran, dan pelajaran mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang dapat mengatasi segala undang-undang yang ada. Jadi dengan itu kita perlu satu langkah ke hadapan. Dua langkah ke hadapan, dan juga mempunyai pakar-pakar yang dapat mengatasi masalah ini dan juga fikir ke hadapan. Kerana kita kena ingat bahawa penjenayah ini akan memikir apakah modus operandi yang terbaru yang mereka akan buat. Kerana mereka ini adalah terdiri pada orang-orang yang cerdik. Dan yang kedua, saya rasa sudah sampai masanya supaya kita juga memastikan penalti kepada hukuman kepada penjenayah-penjenayah cybercrime. Kerana kalau mengikut perlu cybercrime ini, kalau mengikut Pricewaterhouse, salah satu daripada jenayah yang top list kini adalah cybercrime. Dan ini amat perlu supaya penalti hukuman itu diberi seberat yang mungkin. Dan ini bukan saja peranan undang-undang, bahkan juga peranan hakim supaya apabila berlakunya kes-kes seperti ini, hendaklah mereka memberi hukuman yang maksimum yang boleh, kerana ini akan supaya kita dapat mengelakkan daripada berlakunya jenayah yang kini berleluasa. Kalau kita lihat juga isu berkaitan dengan jenayah dan juga ancaman baru ini, kita lihat dari sudut pemerdagangan manusia dan juga lampakan ataupun pemerdagangan wang haram misalnya. Kerana ini apabila kita lihat semakin ramai kita mengalu-alukan kedatangan pelancong asing, pelajar asing datang ke negara kita, kita tidak selidiki latar belakang mereka, apa aktiviti mereka di negara asal mereka, dan apa niat mereka sebenarnya, nak belajar ke, nak melancong ke, nak berurusan perniagaan dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam masa yang sama, kita mengalu-alukan kedatangan mereka sebagai sebuah negara berdagang, sebagai sebuah negara yang katakan mahukan pelancongan menjadi hebat di Malaysia, tetapi kadang-kadang ini menjadi konflik dan menjadi ancaman baru kepada negara, dan rakyat sendiri rasa resah. Begitu. Kita hendak menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan di kawasan Asia Tenggara, tetapi kita lupa bahawa kita tidak memikir bahawa dengan kemasukan terlalu banyak terutama sekali daripada Afrika menyebabkan masalah akan bertambah, terutama sekali dalam segi jenayah cyber dan juga wang haram dan dadah dan sebagainya. Dan juga banyak manusia perdagangan manusia. Perdagangan manusia, dan banyak daripada mereka terlibat daripada white collar criminal. Jadi kita juga mesti pastikan bahawa kita mesti restrict juga untuk mengambil pelajar-pelajar, dan seperti juga kita mesti melihat background dan sebagainya untuk menentukan supaya kita tidak menjadi sasaran kepada mereka. Tapi satu tindakan yang baik oleh kerajaan setelah kita bincang dahulu mereka telah pun menghapuskan visa
on arrival di KLIA, itu merupakan salah satu cara terbaik. Tapi kita ingat bahawa seperti juga kita cakap, white collar criminal ini akan memikir cara-cara lain. Jadi oleh yang demikian, pihak-pihak berkuasa juga terpaksa mempunyai pengalaman dan juga kepakaran untuk mencari dan mengetahui apakah strategi-strategi yang terbaru yang mereka lakukan. Kerana masa kini pun kebanyakan dari mereka telah melakukan jenayah, terutama sekali penipuan di dalam internet yang menyebabkan nama dan juga imej negara ini telah tercalar. Dan kebanyakan daripada kredit kad kita, apabila kita pergi luar negeri, begitu sukar sekali untuk kita menggunakan kerana nama tu telah dikotori oleh dan juga diburukkan oleh sindiket ini, terutama sekali daripada orang daripada Afrika. Dan yang malangnya, mereka akan mengajar orang tempatan. Jadi ini merupakan satu masalah besar kerana kita akan berada di sini sehingga kita mati dan boleh menyebabkan jenayah akan bertambah dari masa ke semasa. Dan mereka agak daring untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kegiatan jenayah mereka kerana mereka rasa mereka terlepas dan tiada tindakan yang diambil kepada mereka. Okey, terima kasih Datuk. Itu tadi pandangan Datuk Akbar Sata, pakar kriminologi, dan sempena kita menyambut kemerdekaan kita pada tahun ini. Ini antara isu baru ataupun isu yang sedia ada yang perlu kita lihat secara serius, Datuk. Bukan hanya dahulu kita ada ancaman komunis, ancaman terorisme ataupun ancaman ekstremis kaum maupun agama, tetapi unsur-unsur baru dan ancaman baru juga perlu diberi perhatian serius kerana manusia semakin pandai dan juga sepadan negara semakin kecil dengan adanya teknologi dan juga maklumat. Terima kasih kepada juga yang di talian tadi Tan Sri Muhammad Zaman Khan. Dan jika ada sebarang pandangan anda tentang isu kedaulatan dan juga keselamatan negara sempena Hari Kemerdekaan ini, hantarkan ke asrowani.com, Facebook kami, Twitter kami dan juga segala platform yang kami sediakan. Dan jangan lupa melayari asrowani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.